Cara kita tu gimana? Apa maksud dia? Apa maksud? Acai tak buat lah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Ali Jafri Abu Bakar Mahmudi, kuliah maghrib kita pada malam ini, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah. Syukur Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat dan berkati majlis kita pada malam ini, dan insya-Allah sambungan pada malam ini daripada pengajian kitab Fathur Rahman, doa daripada Al-Quran, kisah dan tafsirannya insya-Allah akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Dan untuk itu majlis menggunakan masa menyebut persilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan kuliah maghribnya. Falyatafaddal ma'jur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan, sebelum nak mula kuliah ni, saya nak ajak tuan-tuan mula pada hari ni kita sungguh-sungguh siapa butang tu buka gemuk ke apa? Kan tambah isi ke apa ni? Dah Ustaz Ismat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Hari ni terbaca akan hari ni KKM buat keluar kenyataan
Selain Muhammad dekat KL, dekat Selangor ni ada kes-kes yang agak mendadak lah kan. Kemudian semalam saya pun ceramah dekat Setapak kan. Hari ni tengok-tengok keluar ada kluster baru kat Setapak pula. Kita pun nak naik macam tu. Ni tiba-tiba rasa nak demam masa gitu. Tapi okey lah, alhamdulillah. Cumanya saya teringat bila Nabi SAW sebut tentang doa yang akan menjauhkan mudarat. Cuma tuan-tuan satu je, bila tuan-tuan nak beramal, tuan-tuan beramal dengan yakin. Dalam kita nak beramal ni ada satu benda, dia yakin. Yakin ni buat dia makbul, dia akan dia panggil apa? Mujarab insya-Allah. Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Yakin. Tak yakin tak jadi. Dalam beramal dia ada satu benda nama yakin. Nabi SAW cerita dalam hadis yang sahih tentang amalan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'un alim. Tiap malam saya duduk beramal. Tiap malam saya jadikan, setiap kali saya nak kuliah saya mesti amalkan yang tu. Cuma bila kita beramal tiap-tiap hari ni, dia jadi macam tahu, dia jadi immune. Dia jadi macam satu rutin. Dia tak berasa macam, tuan-tuan faham kan? Macam kita sembahyang, kita baca doa tadi, lepas sembahyang tadi mohon angkat tangan, sambil duduk tengok handphone, sambil amin astagfirullahalazim kan, gitulah. Kita tak feel, kita tak rasa bersungguh nak minta. Bila nak rasa sungguh minta ni? Bila ada benda yang jadi sekeliling kita, waktu kita rasa sungguh nak minta. Jadi sallallahu alaihi wasallam, mula pada hari ini tuan-tuan jadikan amalan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa alim, dengan tuan-tuan rasa getaran musibah yang duduk sekeliling kita ni. Tak ada berasa ni benda ni boleh anytime boleh kena kita. Kita tak tahu. Tuan-tuan tahu tak? Masalah COVID-19 yang duduk dekat kita lah ni ialah hampir majoriti dia ialah orang yang tak ada simptom. Betul tak saya sebut ni? Kalau ada seorang yang ada simptom, pergi cek tengok dia ada COVID-19. Lepas tu bila cek pula dia punya kontak terdekat dia, semua pekat pisaring, berapa ramai yang duduk yang kontak terdekat dia yang ada COVID-19 tapi tak ada simptom. So maksudnya boleh jadi tak yang duduk selisih dengan kita, yang mungkin faham tak? Yang duduk satu pejabat dengan kita yang ada dia ada virus tapi dia tak ada simptom. Itu tak tahu ni, duduk sekeliling kita ni. Tuan-tuan tak risau lah? Risau kan? Tuan-tuan macam tak risau, macam relax kan? Risau, saya pun risau. Saya lagi risau, pergi sana pergi sini jumpa orang ni macam. Pergi kat mana pun orang nak salam. Kan kita dah biasa dengan salam. Kita buat macam ni. Dia tengok kita, tahu tak? Kita rasa macam sebab salah. Aku disalah ke dia salah ni? Aku salah ke dia salah ni? Nak jaga, tak mau nak salam. Nak jumpa Acai, nak peluk dia. Sedap peluk dia walaupun tak ada isi, tak apa nak ada isi ni. Kasih sayang tu kan. Tapi saya sebab rasa macam sayang nak peluk tapi tak boleh nak peluk. Buat macam mana? Tapi ramai orang nak. Tapi kita buat macam ni. Tuan-tuan, saya jumpa orang kata. Jadi benda duduk sekeliling kita. Cuma mula hari ni kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa sami'un alim. Bahasa ni dalam hati dan minta supaya Allah jauh ni benda-benda macam ni, sebab Nabi SAW janji tak akan kena mudarat kat kita. Nabi janji tak akan kena mudarat kat kita. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni ambil daripada Sayyidina Osman bin Affan. Sayyidina Osman bin Affan ambil daripada Nabi SAW. Jadi amal pada setiap hari. Tapi satu hari pun dia sakit. Kawan yang meriwayatkan hadis ni daripada Sayyidina Osman bin Affan, dia lumpuh. Bila dia lumpuh, pekat-pekat pergi jumpa dengan dia. Kata kat dia, hang ni cerita apa? Dia tukar bahasa saya, bahasa orang kampung lah. Hang cerita apa? Hari tu hang kata siapa amal dengan doa ni tak kena mudarat apa? Ni hang lumpuh ni. Dah faham soalan dia tu? Biar betul ni, cakap tak betul ke? Dia kata tak, aku tidak berdusta atas nama Nabi, aku tidak berdusta atas nama Sayyidina Osman bin Affan, tapi pada hari aku lumpuh itu, hari tu aku terlupa untuk baca doa ni. Tu cerita dia. Faham tak? Jadi mula pada hari ni tuan-tuan ikhtiar pada setiap hari, lepas subuh, lepas asar, lepas subuh, lepas asar, lepas maghrib. Nabi SAW janji kalau kita baca pada lepas subuh tu Allah akan pelihara sampai maghrib. Kalau kita baca lepas asar tu, lepas maghrib tu Allah akan pelihara sampai subuh esok. Baca. Boleh dah? Tu pesanan dia sebelum masuk kisah kita ni. Baik. Doa yang kita nak baca pada hari ni tak ada dalam kitab tuan sebab dah habis dah. Habis. Kitab yang jilid pertama tu habis dah.
Ini kita dah masuk jilid kedua dah, yang saya pun tak print lagi sebab PKP-nya pasal stop semua yang ada kat saya seorang je. Kita tuan-tuan dengar, tuan-tuan tulis je. Nah, salih alaihi wasallam. Malam ni kita baca pada doa yang ke-40 yang terhimpun dalam kitab Fathur Rahman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, doa dalam Al-Quran. Kisah dan tafsiran. Himpunan doa-doa dalam Al-Quran ada lebih kurang 60 doa yang dihimpunkan, salli ala sayyidina Muhammad. Dan semua kisah-kisah ni, doa-doa ni ada kisah yang tersembunyi di sebalik dia. Dan sangat menarik bila kita korek, bila kita kaji, kita ambil daripada kitab-kitab tafsir. Rupanya kisah-kisah dia sangat menarik. Dan hari ni tuan-tuan, kisah tentang watak hamba Allah yang sangat istimewa, dan dia berdoa kepada Allah agar Allah jauhkan dia daripada azab neraka Jahannam. Tercatat dalam surah Al-Furqan ayat yang ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 65 hingga 66. Ayat ni, doa ni berbunyi, Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Maksud dia, ya Tuhan kami, jauhlah azab jahannam daripada kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Tuan-tuan faham doa ni? Simple aja. Minta apa? Minta jauh daripada api neraka Jahannam. Kita patut dah minta doa ni? Patut sangat. Patut sangat-sangat. Tuan-tuan tengok macam mana Allah ajak dekat kita minta jauh pada neraka ni, sampai ke tahap nak makan pun suruh minta jauh pada neraka lagi. Betul tak ni? Tuan-tuan ni faham ke saya cakap apa ni? Tuan-tuan senyum ke? Tuan-tuan marah ke apa ni? Jumpa orang tu, kita tak tahu jumpa kita ni senyum ke tak senyum. Tengok mata kecil besar, entah dia jeleng kita apa. Buat gitu kita. Duduk kalah kan nampak. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Nah, jauh pada api neraka ni sebab ceritanya ada orang masuk syurga. Ada orang akan masuk syurga, tapi dia akan melalui neraka. Ini kita tak mau. Kita ni bukan sakat nak masuk syurga, kita nak jauh pada neraka. Sebab tu minta masuk syurga, minta juga jauh pada neraka. Jangan minta nak masuk syurga saja, minta masuk syurga, minta jauh pada neraka. Nabi SAW sebut, Allah sebut dalam Quran, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Allah sebut. Sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dijauhkan pada neraka dan dimasukkan dalam syurga. Bukan cerita masuk syurga saja, start daripada jauh pada neraka dulu. Wa man zuhziha 'anil nar, siapa yang dibebaskan daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan dia masuk dalam syurga, faqad faz. Inilah kejayaan yang sebenar-benarnya. Ini betul-betul sukses, ini kejayaannya. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ni kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dalam kebaikan di akhirat tu ada dah jauh pada neraka, tapi minta lagi wa qina azabannar, minta perlindungan lagi pada neraka. Nak makan ni baca doa ni, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, minta lagi. Nak bagi tahu kata betapa pentingnya kita minta jauh daripada api neraka ni. Dan ini salah satu doa yang Allah ajar dekat kita, minta supaya jauh pada neraka. Ingat dalam doa ni dia ada doa yang afdal untuk kita minta. Doa, kita nak baca doa, kita boleh minta apa saja doa, tapi doa apa yang paling afdal? Yang pertama, doa yang Allah catat dalam Al-Quran. Ini doa paling afdal. Dan salah satu doa ni lah, Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama inna sa'at mustaqarram wa muqama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhlah azab jahannam daripada kami. Sungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Sungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, yang kedua, doa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, antaranya doa yang kita baca tadi lah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Mai satu tempat, tak tahu tempat ni kita duduk dalam ni mana tahu ni kuku ada di kalangan kita ni, mana tahu ni celah-celah kita ni, tak tahu ada orang yang ada virus. Kita tak tahu. Maka baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kan? Takut. Kita dulu waktu berhenti kencing tepi jalan, ingat tak waktu kecil-kecil tu? Mak pesan apa? Naik kereta, kan dulu-dulu highway tak ada.
Lalu kat kawasan Sungai Petani tu tak jadi macam mana waktu tu? Pokok apa? Pokok getah macam tu. Tuan-tuan tahu tak siapa biasa lalu waktu tu? Jalan dah macam tu. Lepas tu pokok-pokok getah semua macam tu. Lepas tu nak terkencing. Ayah berhenti tepi jalan. So pergi masuk kencing kat lautan. Orang tua lalu ajak kencing. Kalau nak pergi masuk kencing lautan macam apa? Macam apa? Ampun untuk nenek anak cucu tumpang kencing. Ampun untuk nenek anak cucu tumpang kencing. Sekali dia main bisik tepi telinga kita, bila masa aku kahwin dengan Tok Ang, dia jadi nenek Ang. Kata jin tu. Kata subhanallah subhanallah. Patutnya baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tu doa dia. Jauh daripada apa ni, sengatan binatang berbisa. Tu doa dia. Tu doa yang kita boleh baca. Tuan-tuan, tu doa yang diajar oleh Nabi SAW. Yang ketiga, doa yang diajar oleh alim ulama. Dalam Quran pun tak ada, dalam hadis pun tak ada, ulama yang susun doa-doa ni, kan? Pun boleh kita amalkan. Yang keempat, doa yang ada dalam hajat kita sendiri-sendiri. Tak? Beli kereta, bayar deposit kereta, apply loan, kan? Lepas tu minta doa, ya Allah, bagilah loan lulus. Nak cari hadis tak nak cari Quran tak nak. Lihat ni, saya lihat, ya Allah bagi lulus dan sebagainya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkenan ke acai kan, ya Allah bagi pun bukakanlah hatinya untuk aku. Contohlah, mana yamin doa tu? Tak berani yamin pun. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Faham tuan? Jadi ni salah satu doa yang Allah ajar dalam Al-Quran, macam mana doa supaya Allah jauhkan kita daripada azab api neraka Jahannam. Dan siapakah yang panjat doa ni? Mari kita tengok. Dia bermula kisah tentang orang yang membaca ataupun membaca ayat ni, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bermula daripada ayat yang ke-60. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 63. Bermula daripada ayat 63. Ni kisah dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ayat dia daripada ayat 63 sampai ayat 66. Maksud dia apa? Mari kita tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksud dia, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun. Dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab, orang-orang jahil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dihadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila orang-orang jahil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyapa mereka, berkata sesuatu kepada mereka, mereka mengucapkan kembali dengan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka, dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahannam daripada kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kehinaan yang kekal, sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ni orang dia yang panjat doa ni. Siapa orang ni? Dia panggil Ibadur Rahman. Ibadur Ar-Rahman, hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Ar-Rahman. Sifat-sifat dia apa? Mari kita tengok. Siapakah sifat-sifat, apakah sifat-sifat hamba-hamba Ar-Rahman itu? Nak tengok kita ada tak ciri-ciri orang ni yang layak nak minta doa ni. Ni Allah cerita doa ni dipanjatkan oleh siapa? Ibadur Rahman. Ibadur Rahman ni siapa? Ada ciri-ciri dia yang Allah cerita dalam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, ciri-ciri Ibadur Rahman ni, yang pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Maksud dia, orang-orang yang berjalan di atas bumi ini dengan rendah hati.
Surah Furqan ayat 63, iaitu dengan langkah tenang dan anggun, tidak sombong, tidak angkuh, sebagaimana dalam ayat lain disebutkan melalui firman-Nya, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Surah Al-Isra ayat 37. Cara jalan mereka ni tak sombong. Tuan-tuan tengoklah cara orang sombong jalan macam mana. Dalam dada, dan jalan tengok orang yang lain macam. Nabi SAW ajak jalan tunduk bawah, jalan tengok, jalan yang merendah diri. Tapi bukan jalan lemah, seret kaki. Orang Islam bukan jalan macam tu. Ni Nabi SAW jalan macam mana? Nabi SAW, orang Islam Nabi ajak jalan macam turun bukit. Bukan jalan condong turun bukit itu. Turun bukit ni jalan pijaknya firm. Pijak depan firm, angkat belakang firm. Tu kata guru saya. Bukan maksud jalan condong macam tu. Bukan jalan condong tu. Jalannya orang turun bukit, pijak depannya kemas, angkat belakang kemas, pijak depan kemas. Tu cara orang Islam jalan. Tapi bukan maksud sombong. Bukan jalan mendadak, jalan sombong. Sebab tu Nabi SAW larang dulu-dulu orang pakai kain, pakai jubah meleret, melepasi daripada buku lali. Pasal apa? Pasal itu cara jalan orang sombong zaman Nabi SAW. Lah ni tak, kalau dia jalan tak, kalau melabuhkan pakaian tu sampai ke buku lali pun, tapi tak ada sombong, tak ada masalah. Isunya adalah sombong. Allahumma salli ala Muhammad. Cara jalan mereka tidak sombong, tidak angkuh, tidak jahat, dan tidak takabur. Itu ciri yang pertama. Tuan-tuan nilai tengok cara jalan kita macam mana. Sebab tu saya pesan kat anak-anak tahfiz saya, akhlak kena jaga, adab kena jaga. Walau hafaz 30 juzuk Quran, orang tak nampak kata kita hafaz 30 juzuk Quran. Ni tuan-tuan duduk semayang duha tiap-tiap hari, tuan-tuan duduk semayang qabliyah ba'diyah punya duduk jaga, tahajud tiap-tiap malam semayang, tuan-tuan salli ala Muhammad, baca Quran tiap-tiap pagi, tak pernah tinggal, istighfar tak pernah tinggal, tapi berjalan sombong. Orang nampak dah tuan-tuan tahajud tu? Nampak dah orang baca Quran tu? Tak. Orang nampak tuan-tuan berjalan sombong tu. Nampak apa sombong? Tuan-tuan, kita tak ada sikit pun tuan-tuan sebab untuk sombong duduk jalan di muka rumah Allah ni. Sikit pun tak. Ni tanah ni bukan tanah kita pun. Kereta yang kita ada, yang kita rasa macam besar sangat tu tuan-tuan, tu Allah bagi pinjam saat yang Allah boleh tarik anytime. Salih asyik tuan-tuan. Tu harta yang tuan-tuan ada tu tuan-tuan, tu Allah bagi pinjam saat yang Allah boleh tarik macam tu je. Salih asyik Muhammad. Tu nak sombong apa? Kita sombong dengan segak kita ni. Segak tu Allah tarik macam tu je tuan-tuan. Sombong dengan harta kita, Allah bagi kita dulu, kita tak ada apa tuan-tuan. Lahir kita kat dunia tuan-tuan telanjang. Salih asyik Muhammad. Nak sombong apa? Sekali nak masuk dalam tanah nanti selepas daripada mati tu, selai sepik pakaian pun tak pakai. Yang pakai tu kain yang putih tu je, warna pun tak ada, jahit pun tak. Sombong apa? Tok Guru pondok kata apa? Kamu nak sombong apa? Berjalan dalam perut tu penuh tai. Kita sombong apa? Jalan nampak segak, dalam perut tu penuh tai. Sombong apa kita ni? Faham ni? Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama dia, cara berjalan depa tak sombong, tidak angkuh, tak jahat, tak takabur. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi makna yang dia maksudkan itu bukanlah orang mukmin tu berjalan macam orang sakit. Bila tak sombong tu jalan je lah, jalan mongkok, jalan meleret, lemah. Orang utara kata apa? Leweh. Tak leweh. Macam mana apa pasal leweh ni? Faham tak? Jalan Salih ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad. Macam orang sakit, kerana dibuat-buat dan kerana nak tunjuk-tunjuk. Dia kata, dia tak boleh jalan sombong, jalannya macam ni jalan selekeh, jalan seret-seret kaki. Pasal apa jalan macam tu? Dah kita jalan ni tak boleh macam sombong. Orang Islam bukan macam tu. Kerana ni saya baca ni tafsiran daripada tafsir Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Kerana sesungguhnya penghulu anak Adam, yakni Nabi SAW, apabila berjalan seakan-akan sedang turun daripada tempat yang tinggi, yakni yakin dengan langkah yang tepat, seakan-akan bumi melipat dirinya untuk baginda Nabi SAW. Berjalan ni Nabi SAW tuan-tuan, dia fast pace kan, FAST PACE, betul kan?
Nabi SAW bukan jalan lengah-lengah tuan. Nabi jalan ni jalan cara orang ada tujuan. Jalan ada orang ada tujuan. Jalan ni tahu arah nak ke mana. Jalan pijaknya firm, kemas. Bukan jalan seret kaki. Orang Islam bukan jalan macam tu. Jalan tu kemas. Jalan macam ada arah nak tuju. Cuma Nabi SAW bila sahabat panggil, ya Rasulullah, Nabi SAW akan berhenti dan Nabi SAW akan beralih seluruh tubuhnya menghadap kepada para sahabat. Itu cara Nabi SAW. Nampak kemas, nampak steady, nampak segak. Faham tak ni Ustaz Syahman? Kita kena macam tu, smart. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu cara orang Islam. Sehingga sebagian ulama salaf memakruhkan berjalan dengan langkah yang lemah dan dibuat-buat, melainkan dia sakit. Waktu orang Islam kena buat macam tu lah. Tuan-tuan, tawaf orang lelaki-lelaki ini disunatkan kepada kita pada 3 pusingan pertama tu berlari anak. Kemas orang Islam ni. Nabi SAW waktu sampai nak tawaf, Nabi SAW angkat ni kain ihram dia, selempangkan bagi nampak ni bahu sebelah ni. Kemas, nak tunjuk hebatnya orang Islam ni, kemas. Ni bukan selekeh, bukan cakap lembu-lembu, lembik-lembik, ni bukan orang Islam. Orang Islam ni kemas. Orang Islam ni firm. Orang Islam duduk segak. Itu orang Islam. Berjalannya steady sampai ke tahap ulama salah makruh berjalan lembik-lembik tu. Boleh lagi keluar semua kemas-kemas. Bukan kemas duduk jerkah orang. Apa saya tengok? Oh, orang Islam macam tu. Kemas, smart, segak, tegap. Orang Islam. Faham ni? Misalnya benda-benda kita kadang-kadang kita tak belajar. Tak belajar cara berjalan. Oh, Nabi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Allah utuskan Nabi ni untuk menyempurnakan akhlak. Dia ni Nabi SAW ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil apa? Panduan kehidupan kita. Setiap benda, sampai ke tahap nak makan pun Nabi SAW ajak kita ni. Nak suap macam mana pun, nak masuk tandas, duduk dalam jamban pun Nabi SAW ajak macam mana. Tu nak cerita komplitnya Islam ni. Sampai kita nak masuk jamban ni. Nak masuk bilik rumah, bilik mak kita pun dia ajak. Dalam Quran Allah sebut tentang macam mana nak masuk bilik mak. Ada tak? Ada. Sampai ke tahap macam tu Islam ajak, tuan. Sampai ke tahap cara berjalan pun dia ajak. Islam. Subhanallah, kemas, tuan. Kalau orang Islam ikut cara orang Islam sungguh, Aisyah nampak hebat orang Islam. Kita buka butang ni. Apa gaya ni ada masalah kan? Tuan-tuan sekalian, kita nak berhenti azan dulu ah. Mana ustaz? Nak berhenti azan dulu? Okey, dia azan. Allahu Akbar. Asyhadu an la
La haula wala quwwata. La ilaha illallah rabbah innaka la tudhi'u. Alhamdulillah, salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, bagi kemas orang Islam ni kena nampak kemas, smart. Tu orang Islam. Kita bawa image, kita bawa produk kita nama Islam. Nah, setiap pada kita ni. Nah, man qala la ilaha illallah fahuwa da'i atau kama qala. Siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, dia mengucap la ilaha illallah, maka dia adalah da'i. Da'i apa ni? Da'i ilallah, ajak orang pada Islam. Tunjuk, bagi smart sikit, tunjuk kemas sikit. Main selekeh, serabut, tak elok. Nabi SAW jumpa seorang lelaki yang janggut tak sikat, rambut tak sikat, kita balik sikat rambut. Ada seorang lelaki jumpa Nabi, gigi dia kuning, Nabi kata balik gosok gigi. Nabi punya jaga image pasal kita bawa satu produk nama Islam. Pi pasar raya tengok ada seorang mai sini, ubat kurus. Kata makan 3 hari je garanti kurus, dia kata. Ni kita tengok kawan yang jual tu kecil sikit pada peti 3 pintu je. Nak beli tak? Tak belilah kita. Ni dia tak buat image produk dia tak melambangkan produk dia. Kita bawa produk kita nama Islam. Kita kena tunjuk yang Islam ni cantik. Allah itu cantik dan Allah suka kepada kecantikan. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. At-tuhur syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Dalam satu riwayat yang lain, salli ala sayyidina an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Tunjuklah kita nak Islam. Kemana Nabi SAW nak keluar pergi dakwah, nak jumpa para sahabat, pakai smart. Pakai smart Nabi SAW. Tanya kepada Aisyah, wahai isteriku, segak tak abang ni? Segak tak? Isteri kata apa? Tak ada lelaki yang lebih segak lagi kepada baginda Nabi SAW. Tu isteri Nabi SAW. Isteri kita try tanya orang tu, tengok, ikat gelamping. Dia tanya lebih-lebih, dia ikat gelamping kita lagi. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, lalu subhanallah, sehingga satu hari diriwayatkan daripada Umar bahawa dia melihat seorang pemuda yang berjalan perlahan-perlahan. Lepas ni tuan-tuan tengok keluar hari ni semua smart-smart ni, jalan smart-smart dah. Sayyidina Umar satu hari tengok ada seorang lelaki jalan pelan-pelan, meleret macam tu. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Umar kepada lelaki tersebut, apakah kamu sakit? Kamu sakit kan? Pemuda kata, tak, saya tak sakit, wahai Amirul Mukminin. Maka Umar memukulnya dengan tongkat dia tu dan memerintahkan kepadanya agar berjalan dengan langkah yang kuat. Dia pemimpin tu. Faham ni? Amirul Mukminin. Jumpa berjalan lembek-lembek. Siapa yang sakit kah? Tak sakit lah Amirul Mukminin. Tak sakit, ambil tongkat ketuk kepala dia. Berjalan elok sikit. Tu kemas tu, nampak? Amirul Mukminin duduk kat dalam sah, siapa apa ni enggang-enggang sah apa semua, kaki tak betul semua, dia ambil tongkat tu ketuk kaki orang tu. Dia Amirul Mukminin. Ni kita menteri kita kan, Perdana Menteri kita buat lagu tu, pakai lagi sekali pakai tak lekat je. Ni salli ala Muhammad.
2-3 hari ni tuan-tuan sekalian Ahmad, ada dicadangkan supaya, kan dulu waktu kita sekolah-sekolah dulu tuan-tuan duk main apa ni, kerusi muzik kerusi itu, ingat tak? Itu dicadangkan untuk diharamkan permainan kerusi muzik itu. Tahu saya apa? Pasal dia mengganggu kestabilan negara. Kesan dia boleh mengganggu kestabilan negara. Itu cerita dia. Baik tuan-tuan, salli ala Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, makna yang dimaksudkan dengan haunan dalam ayat ini ialah berjalan. Haunan dalam ayat ini sebut Allah salli ala Muhammad, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan dalam ayat ini bermaksud Allahumma salli ala Muhammad, rendah hati dan segak, anggun. Berjalan tu kemas, anggun, tapi rendah hati. Salli ala Muhammad. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataitumus salata fala ta'tuha wa antum tas'auna wa'tuha wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu, atau kama qala sallallahu. Apabila kamu mendatangi tempat sembahyang atau masjid, maka janganlah kamu mendatanginya dengan berlari, tetapi berjalanlah dengan langkah yang tenang. Langkah tenang tadi lah, kemas tapi tenang. Apabila kamu jumpai daripada solat itu, maka kerjakanlah, dan apa yang kamu tertinggal daripadanya, maka sempurnakanlah. Hadis ni faham apa? Faham? Kalau kita pergi ke masjid, orang dah start solat, jangan duk lari rushing nak kejar rakaat. Ni kita ni kat lantai macam ni okey lah. Kok masjid, kok rumah dulu masjid papan, masjid kayu. Ni tu imam nak rokok, kur kat belakang takut nak roboh ya. Dan Nabi suruh buat apa? Jalan pelan-pelan, tenang, jalan tenang. Dia ingat dulu kalau dia naik motor tu, dan motor pun tak sempat tongkat dah, main Honda Cup dia. Dengar tu Tok Imam baca habis waladhdallin amin, speaker horn masjid kan. Dia pederah motor dah. Yang Honda Cup dia. Sampai Tok Imam nak rokok dah. Allahu Akbar. Balik motor dah. Terus je janji dapat rakaat dengan Tok Imam. Satgi lepas mari baru try balik hidup. Kata hidup motor tu cerita lain. Jadi dapat. Tu cerita orang tua kampung tu tuan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Faham tak? Nabi suruh buat apa? Jalan tenang-tenang. Pergi masjid dan tenang-tenang, relax. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Mubarak telah meriwayatkan Ma'mar daripada Ibnu Umar Ibnu Mukhtar salli ala Sayyidina Muhammad, bahawa orang-orang mukmin adalah orang-orang yang rendah hati demi Allah. Pendengaran dan penglihatannya serta seluruh anggota tubuhnya menampil sikap yang rendah hati, sehingga orang jahil menduga mereka sebagai orang sakit, padahal mereka sendiri tidak sakit. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sihat, tapi hati mereka dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, tidak selain daripada mereka. Selain daripada mereka, dan mereka tidak menyukai dunia kerana pengetahuan mereka tentang akhirat. Maka mereka inilah dengan doanya mengatakan dalam doa mereka, segala puji bagi Allah telah menghilangkan kesedihan daripada kami. Ingatlah demi Allah, kesusahan mereka tidaklah sama seperti kesusahan manusia. Tiada sesuatu pun yang menjadi dambaan mereka selain daripada memohon syurga. Sesungguhnya mereka menangis kerana takutkan kepada terhadap siksa neraka. Sesungguhnya barang siapa yang tidak bersedih dengan salli ala Sayyidina Muhammad, bersedih dengan salli ala Muhammad, amaran dan ancaman Allah, maka jiwanya akan dicabut meninggalkan dunia dalam keadaan kecewa. Dan firman Allah Ta'ala, siapa salli ala Muhammad? Yang pertama tadi, dia berjalan dengan keadaan yang rendah hati, berjalan dengan tenang tapi smart, tegas. Ini orang Islam. Yang kedua, sifat ibadur rahman tadi yang panjat doa ni, apa dia? Wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Yang ni susah nak buat sikit. Yang tadi kena praktis tadi boleh buat kot. Lepas ni tahu dah nak belajar macam mana berjalan, macam mana jangan sombong, berjalan rendah diri. Yang kedua ni susah sikit. Apa dia? Apabila orang-orang jahil, orang-orang yang tak ada adab, orang-orang yang kasar ni, orang-orang yang jahat ni, menyapa mereka, berkata sesuatu dekat mereka, maka mereka akan membalasnya dengan ucapan yang baik-baik. Ini payah ni. Betul tak ni? Kita ni tunggu pantang orang maki ya.
Awak ingat punya maki saja. Aku punya maki tak tahu lagi. Kita punya macam tu. Punya buah saja tahu, aku punya buah tak tahu lagi. Kita. Tapi Nabi ajak kat kita, Allah ajak kat kita, orang yang layak untuk minta doa supaya Allah jauh daripada neraka jahanam sifat dan ibadah rahman ni, kalau orang jahil kacau dia, orang jahil kata kat dia, orang jahil buat kat dia, dia balas apa ni? Dia balas balik dengan perkataan yang baik. Subhanallah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Iaitu apabila orang-orang jahil menilai mereka sebagai orang-orang yang kurang akalnya, yang diungkapkan kepada mereka dengan kata-kata yang buruk, maka mereka tidak membalasnya dengan hal yang semisal, melainkan memaafkan dia. Subhanallah. Orang jahil kata apa ni? Ni kurang akal, ni gila, ni bodoh, kata kat dia. Padahal dia tu yang apa ni, kurang akal. Dia tu yang jahil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, dia tak balas. Dia kata apa? Aku maafkan kau. Real lah tuan-tuan. Saya pun tak boleh fitrah tu. Paling tidak kita diam lah. Kita diam pun kira baik dah. Tidak ni? Tidak lah. Orang kata kita diam-diam tu pun kira baik sangat dah tu. Tapi dia ni bukan sakat diam. Balas balik. Balas dengan apa? Dengan doa yang baik-baik. Allah, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan untuk kamu. Allah, mudah Allah beri hidayah pada kamu. Hantar dia kata apa kat kawan-kawan kita ni jenis Firestone. Tahu Firestone? Batu api pelaga dia kali. Bahasa dia bagus tuan ni. Apa ni dia panggil namamun ni, dia apa ni, batu api ni. Betul. La yakhul jannah, orang tak masuk syurga batu api ni kan. Nabi SAW sebut. Dia bahasa dia baik-baik tuan. Dia kata apa? Aku kesian kat hang tau. Aku bukan boleh dengar ni orang duk kata kat hang ni. Jenis tu. Dia kalau dia tak kata kat kita tuan, dia tak buat kita pun duk relax, tak ada apa. Baru ni saya pergi ceramah satu tempat. Habis kuliah apa semua duduk kat kereta apa, dia ada seorang tu mai jumpa saya. Dia kata, Ustaz ada masalah kat dengan orang tu. Kata siapa? Tu dia tu. Oh, dia sebut nama tu. Saya saya okey jangan dah. Tak ada masalah apa kan? Tu Ustaz, saya dengar macam dia ada masalah dengan Ustaz lah ni. Oh, dia jenis tu. Aduh, saya tuan-tuan, okey, tak ada masalah apa pun dengan dia tu sebelum tu. Saya lagi masuk kereta tuan-tuan. Tengok tu Facebook kan tu. Ada dia kata kat aku ke? Tanya kat kawan sebelah mana. Dia ada masalah kan dengan Abi kan? Lepas tu telefon dia apa ni, orang dekat dia tu ada masalah dengan saya kan? Apa dia dah kata apa kat saya? Habis kecoh hari tu, spoil dia, tahu tak? Nak cerita ni, patutlah orang ni kata Nabi kata tak masuk surga orang macam ni. Ini batu api. Tapi cara dia cakap tu macam sayang sangat kat kita. Saya bukan boleh dengar orang duk kata kat Ustaz macam tu. Aduh, ni sini berbulu telinga saya dia kata kat Ustaz tu. Patut dia kata kat Ustaz macam tu. Dia tak patut tau kata saya tak boleh ni. Saya macam gitu. Dia pergi jumpa orang dia kata macam tu kan. Dia jenis jahat tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Nabi SAW tak bagi, jangan duk dengar orang perkataan orang macam ni, orang ni jahat. Dan sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang kata kat kita, kita duk diam pun tu kira baik lah. Kira baik lah. Tapi nak lebih baik, tak apa dia? Doakan kebaikan untuk orang tu. Oh, ini lagi terror ni. Orang kata-kata kita, ya Allah, rumah hebat kita ni. Yang geng-geng batu api tadi bagi kita. Hantar dak dia kata kat macam tu, kita pun angkat tangan. Ya Allah, kau berilah hidayah kepada orang tu. Dan hidayah juga kepada hang. Sedap masak tu kita tu. Allah bagi hidayah kat dia tu, bagi hidayah kat hang. Allah kebaikan kepada dia, kebaikan kat hang sekali. Yang sebut begitu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah Rabbi, salli ala sayyidina Muhammad. Dan tidaklah mereka mengatakan perkataan kecuali yang baik-baik saja, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Semakin orang jahil bersikap keras, semakin pemaaf dia dan penyantun pula sifat baginda Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam ayat yang lain, wa idza sami'ul lagwa aghradu anhu, dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, maka mereka berpaling daripada dia. Allah Rabbi, ini pun satu benda yang kita kena belajar buat lah. Apabila kita mendengar satu perkataan yang tak manfaat, Allah suruh buat apa? Paling. Kita dengar orang duk bercakap tentang orang lain, buat apa? Paling. Bercakap tentang orang lain, tentang buat apa? Berpaling. Jangan duk join sekali. Saya tak cakap Ustaz, saya dengar je. Ustaz, saya tak mengumpat Ustaz, depa yang mengumpat Ustaz, saya pergi dengar je. Dengar pun tak boleh. Nabi kata apa? Mendengar tu sama macam mengumpat. Pasal apa? Pasal kalau kita tak pergi dengar, dia tu pun tak mengumpat. Betul tak? Kalau kita tak pergi tadah telinga kita kat orang mengumpat, dia pun tak mengumpat. Dia nak mengumpat apa? Tak ada orang dengar.
Faham tak ni? Kita indirectly kita do encourage dia untuk mengumpat. Tuan-tuan, ada satu benda yang tak bermanfaat duduk depan kita, tuan-tuan berpaling. Perintah daripada Allah, surah Al-Qasas ayat 55. Wa idza sami'ul laghwa aghradu anhu, apabila mereka mendengar perkataan yang tak bermanfaat, maka mereka berpaling daripadanya. Ingat tu, sama dalam WhatsApp, sama dalam Facebook, sama dalam Instagram, sama dalam Telegram, kilogram, apa gram yang duduk dah tu. Kalau ada benda tak manfaat yang masuk, tuan-tuan berpaling daripada dia. Ni ciri ibadur rahman. Boleh tak? Salih ala si Muhammad. Imam Ahmad meriwayatkan, pada suatu hari, An-Nu'man ibn Muqarrin Al-Muzani radhiyallahu anhu mengatakan, satu hari ada seorang lelaki mencaci maki lelaki lainnya di hadapan baginda Nabi SAW. Seorang lelaki, ada dua orang lah depan Nabi ni. Seorang lelaki duduk maki orang, maki, caci, maki, kata orang macam. Sallallahu alaihi Muhammad. Seorang lelaki ni dengar aja orang tu duduk maki dia. Lalu orang yang kena caci tu, tahu dia kata apa? Tahu dia kata apa? Alaikassalam. Dia jawab simple je, alaika assalam. Apa maksud dia? Semoga engkau selamat. Doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini kalau orang maki tu katakan tu, alaikassalam. Tapi bila masuk aku bagi salam kan? Ni, moga kau selamat. Salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka Nabi SAW pun bersabda waktu tu. Nabi kata apa? Ingatlah, sesungguhnya ada malaikat di antara kedua kamu yang membelamu. Tadi ni ada malaikat waktu orang duk caci maki tu, malaikat ni duk bela dia, pertahan dia, pertahan dia, bela dia. Setiap kali orang itu mencacimu, maka malaikat itu berkata, bahkan kamulah yang berhak dicaci, bahkan kamulah yang berhak dicaci. Waktu orang ni yang duk diam tadi ni, orang tu duk maki dia, setiap makian daripada orang tu mai kat dia, malaikat duk belakang dia semua kata, kamulah yang berhak dimaki, kamu yang berhak dicaci. Malaikat duk maki dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan apabila kamu mengatakan alaikassalam, bila orang ni maki ni, dia kata alaikassalam, waktu tu malaikat kata apa? Tidak, dia tidak berhak untuk mendapatkannya, bahkan kamu yang berhak mendapat keselamatan. Dah faham kan? Itu kisah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis ni riwayat Imam Ahmad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Allah berfirman lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapakah lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni orang yang tadi, jika mereka dinilai sebagai orang yang kurang akalnya, maka mereka bersabar. Mereka tetap bergaul dengan hamba-hamba Allah pada siang harinya dan bersabar terhadap apa yang mereka dengar. Kemudian disebutkan pada malam hari mereka ni rajin beribadah pula. Ciri yang ketiga. Yang pertama tadi jalan dengan tenang. Yang kedua tadi ni, bila orang maki dia, jumpa dengan orang jahil, dia ucap dengan perkataan balas dengan perkataan yang baik. Yang ketiganya, dia rajin berqiyamul pada malam hari. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang melalui malam-malam hari dengan bersujud dan berdiri menghadap kepada Tuhan mereka. Sallallahu alaihi wasallam, yakni mengerjakan ketaatan dan beribadah kepadanya, seperti yang disebutkan dalam ayat yang lain dalam firman-Nya, kanu qalilan minal laili ma yahja'una wa bil ashar hum yastaghfirun. Dan mereka sedikit sekali mereka tidur di waktu malam, dan akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Surah Az-Zariyat ayat 17-18. Dalam surah As-Sajdah disebutkan tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Lambung rusuk-rusuk mereka jauh daripada tempat tidur mereka, sehingga akhir ayat. Baik, Allahumma salli ala sayyidina, tuan-tuan. Ciri yang berikutnya, banyak rajin qiyamul lail. Saya hari tu bila ayah kepada Syekh Zainul Asri meninggal, kan? Meninggal pukul 4 pagi lebih, 4 lebih pagi. Waktu tu waktu yang almarhum dia selalu qiyamul lail. Dia tak pernah tinggal qiyamul lail dia. Tiap malam begitu. Selama 40 tahun kalau tak salah saya. Tak pernah tinggal 40 tahun. Maksudnya kalau 40 tahun, duk kira-kira kalau dia meninggal usia 70 tahun.
Sanak Simat, dia start tak pernah tinggal qiyamul lail dia pada usia dia lebih kurang 30 tahun. Tengok ni, waktu tu macam tu terlintas di hati saya, sebenarnya kita pun yang duk ada ni mungkin tak terlambat untuk menjadi orang yang tak pernah tinggal qiyamul lail. Mula bila? Mula hari ni. Betul tak ni? Sanak Allah Sayyid Muhammad. Sanak Muhammad. Takdir kata kalau tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyid Muhammad, meninggal usia tuan-tuan 70 tahun. Sekarang usia tuan-tuan 40 tahun kata. So ada berapa tahun lagi? 30 tahun. Dan kalau tuan-tuan bermula pada malam ni, tuan-tuan buat 2 rakaat tahajud, 2 rakaat tahajud, 2 rakaat tak banyak tak apa. Set 2 rakaat je. Ambil setengah jam, ambil 20 minit sebelum dia masuk subuh tu, buat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tuan-tuan nanti waktu meninggal tuan-tuan 70 tahun tu, tuan-tuan dikira oleh Allah dan mungkin disebut-sebut manusia tu dia tak pernah tinggal qiyamul lail dia semenjak 30 tahun yang dulu. Boleh jadi tak tuan-tuan? Orang tak tahu tak apa, mungkin nanti anak kita akan sebut macam tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada seorang pakcik tuan-tuan dekat Bukit Antarabangsa. Bukit Antarabangsa. Kecil pakcik tu, kecil dah. Umur dia dah 80 tahun kalau tak salah saya. Kecil yang pegang tongkat kecil. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dia akan sembahyang duduk betul belakang imam, imam dia duduk sembahyang kat sini. Itulah tempat dia setiap hari. Selama 20 tahun 20 tahun tak pernah miss. Dia akan sampai di masjid 20 minit sebelum masuk waktu. Dia set waktu dia, kalau azan zuhur pukul 1 suku, dia pukul 1.5 minit dia dah lebih kurang satu apa? Satu suku maksudnya pukul 12.55 dia dah ada dah. Dia dah set 20 minit sebelum masuk waktu dah untuk dia. Macam kita azan baru siap di masjid kan. Dia 20 minit sebelum azan tu dia dah gerak ke masjid dah. Selama 20 tahun. Yakni selepas dia pencen baru dia buat macam tu. Allah panjangkan usia dia. Dan orang bercakap tentang dia. Hari tu, takdir hari yang saya nak pergi tu, Sultan nak pergi sembahyang kat situ. Bila Sultan nak pergi sembahyang kat situ, tempat tu memang tak boleh dapat kat dia lah. Betul tak ni? Tempat ni kira tempat pembesar-besar lah. Kursi Sultannya apa semua tempat tu kira kapet kuning lah. Dia panggil apa? Sejadah kuning kat depan ni. Betul kan? Tapi AJK Masjid kata dia, Pakcik jangan risau, tempat tu tetap pakcik akan duduk kat situ walaupun sebelah Sultan. Lah hati saya kata apa? Waktu tu dia duduk susah hati, dia jumpa AJK. Macam mana ni tempat saya tu, nanti saya tak dapat lah tempat tu. Takdir saya duduk ada waktu tu. Waktu dia duduk bincang AJK. AJK kata apa? Kami dah mesyuarat dah, tempat tu tetap kami bagi pakcik duduk kat situ. Lah hati saya kata apa? Dekat dunia lagi Allah muliakan dia. Nah, dia buat bila? 20 tahun. 20 tahun bila? Semenjak daripada dia usia dia pencen. Kita tuan-tuan lambat tak lagi ni? Tak lagi kalau kita nak buat istiqamah. Tak usah banyak-banyak kan? Banyak kok kita tak larat. Ambil 2 rakaat ni. 2 rakaat. Mudah-mudahan 30 tahun Allah panjangkan usia kita 30 tahun lagi ke 40 tahun lagi kan? Sampai kita nak dapat manis ya tuan-tuan. Seorang ahli abid dia kata, aku mendapat kemanisan tahajud aku selepas 20 tahun mujahadah. Dapat manis tahajud ni selepas 20 tahun mujahadah. Lawan 20 tahun lekat. Sampai ke tahap waktu tu tak payah suruh dah manis dah apa ni tahajud kat dia. Kita nak dapat manis tu. Sampai satu hari sembahyang tahajud ni macam sembahyang subuh kat kita. Kalau tak sembahyang tu rasa bersalah sangat, rasa berdosa sangat. Ni tu keadaan ni. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi orang ni apa ni? Orang ibadur rahman yang sebut yang berdoa, yang doa ni ciri yang keberapa? Satu tadi jalan, yang kedua orang jahil kata dia balas kebaikan, yang ketiga dia bangun bertahajud pada malam hari. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian barulah Allah cerita orang ni dia berdoa. Dia berdoa apa? Dia berdoa walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhlah azab jahannam daripada kami. Sungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Surah Furqan ayat 65, iaitu tetap dan abadi, sebagaimana dikatakan
sebagaimana Al-Hasan mengatakan sehubungan dengan maknanya, sesungguhnya azab jahanam itu adalah kebinasaan yang kekal. Segala sesuatu yang menimpa anak Adam lalu lenyap daripadanya tidak dikatakan garam. Sesungguhnya pengertian garam itu tiada lain bagi sesuatu yang kekal selagi ada langit dan bumi. Sampai nak rasa garam yang ada ni pun hancur dan tak rasa apabila dia duduk dalam keadaan Allahumma salli ala sayyidina neraka jahanam. Salli ala sayyidina, semuanya akan binasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya innaha sa'at mustaqarra wa muqama, sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ibnu Abi Hatim mengatakan, salli ala sayyidina Muhammad, daripada Malik Ibnu Haris yang mengatakan bahawa apabila seseorang dilemparkan ke dalam neraka, maka ia terjatuh ke dalamnya, dan apabila dia sampai di salah satu pintunya, maka dikatakan kepadanya, tetaplah di tempat kamu, kamu akan diberi jamuan terlebih dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, waktu ahli neraka ni dilempar daripada pintu, daripada jurang neraka tu, jatuh sampai dia berjumpa dengan pintu neraka. Bila dia berjumpa dengan pintu neraka tu, lalu dikatakan kepada dia, tunggu kat situ, kami nak bagi jamuan dulu. Apa jamuan dia tu? Maka dia diberi minum racun ular hitam dan kalajengking. Perawi mengatakan bahawa lalu apabila dia makan dan dia minum, kulit, rambut, urat dan otot-ototnya akan pecah. Ni belum masuk neraka lagi, ni baru duduk depan pintu neraka ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Abi Hatim lagi mengatakan, salli ala sayyidina Muhammad, daripada Ubaid bin Ibnu Umair mengatakan, sesungguhnya di dalam neraka benar-benar terdapat sumur-sumur yang di dalamnya terdapat ular-ular yang besarnya seperti unta, dan kalajengking yang besarnya seperti begal yang besar. Apabila ahli neraka dilemparkan ke dalam neraka, maka ular-ular dan kalajengking itu keluar daripada tempat persembunyiannya menuju kepada mereka, lalu menggigit dan mematuk kulit dan rambut mereka sehingga daging mereka sampai ke telapak kakinya tersayat. Bila dia tangkap tu, dia start robek tu badan tu. Ni rambut dia, sallallahu alaihi wasallam, rambut daripada atas ni akan terkopek sampai ke telapak kaki dia. Dan apabila ular-ular dan kalajengking itu merasakan panasnya neraka, maka mereka pun kembali kepada tempatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, dari riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya ada seorang hamba di dalam neraka jahanam berseru selama 1000 tahun dengan mengucapkan, Ya Hanan, Ya Mannan, duk menangis. Dia duduk dalam neraka jahanam tu 1000 tahun, Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Hanan, Ya Mannan. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, wahai Tuhan yang Maha Pemberi anugerah. Berapa tahun duk menangis ni, duk menjerit ni? 1000 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Allah pun berfirman kepada Jibril, pergilah kamu dan bawalah hambaku ini. Jibril pun berangkat dan dia menjumpai ahli neraka dalam keadaan sedang terjungkal sambil menangis. Lalu Jibril kembali menghadap kepada Tuhannya dan menceritakan kepadanya apa yang telah dilihatnya. Allah pun berfirman, bawalah dia kepadaku, sesungguhnya dia berada di tempat itu. Maka Jibril pun membawa orang tersebut dan memberdirikannya di hadapan Allah, seraya Allah berfirman, hai hambaku, bagaimanakah kamu jumpai tempat tinggal dan tempat istirahatmu? Si hamba menjawab, wahai Tuhanku, benar-benar ia tempat yang buruk dan tempat peristirahat yang buruk. Maka Allah berfirman, kembalikanlah hambaku ke tempatnya. Si hamba berkata, wahai Tuhanku, setelah engkau keluarkan aku daripada neraka, aku sama sekali tidak berharap untuk kembali kepadanya. Maka Allah berfirman, biarkanlah hambaku. Dan Allah berfirman, ada orang 1000 tahun duk menangis dekat dalam, 1000 tahun, Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Hanan, Ya Mannan, sampai Allah ambil dia. Dan sekalian berfirman, Allah bicara dengan dia. Tuan-tuan, jangan sampai jadi keadaan yang macam tu. Maka tuan-tuan, nak layak kita
untuk berdoa dengan doa tadi ni. Nak melayakkan kita untuk berdoa dengan doa tadi ni, kita kena ada ciri-ciri ibadur rahman tadi ni. Nak sampai ke tahap kita boleh angkat tangan doa yang kita baca tadi ni. Allahumma salli ala Muhammad, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam, inna 'adzabaha kana gharama, inna sa'at mustaqarra wa maqama. Nak doa itu kita kena, bukan setakat kita doa, nak doa tu kita nak kena jadi ciri-ciri orang yang mendoakan tu. Apa dia ibadur rahman, ciri-ciri dia. Apa ciri-ciri dia? Berjalan dengan tenang, jalan dengan merendah diri, jangan sombong, jalan sallallahu alaihi wasallam, jangan tunjuk takabur. Yang keduanya, bermuamalah dengan orang jahil selayaknya. Orang jahil kata kat kita, orang hina kita, kita balas dengan perkataan-perkataan yang baik. Yang ketiga, qiyamul lail malam hari. Dan kita berdoa pula dengan doa ni, mudah-mudahan Allah menerima doa-doa kita insya-Allah. Dan seterusnya tuan-tuan, yang berikutnya ibadur rahman ni juga tuan-tuan, salah satu daripada ciri dia, ciri-ciri ibadur rahman ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah Allahumma salli ala Muhammad walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kedekut. Ini salah satu daripada cirinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, orang yang disebut sebagai ibadur rahman, wa kana baina dzalika qawama, dan adalah yakni pembelanjaan itu di tengah-tengah di antara yang demikian itu, dengan maksud dia tidak terlalu boros dan tidak pula terlalu kedekut. Ini ciri-ciri ibadur rahman yang disebutkan dalam ayat ini insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah berikan kefahaman kepada kita insya-Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada kelompok yang disebut sebagai ibadur rahman tadi ni. Dan mudah-mudahan berkat daripada doa kita, Allah menjauhkan kita daripada api neraka Jahannam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tentu saja cukup sekadar itu. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada musibah dan penyakit yang berlaku sekarang ni insya-Allah. Dan tuan-tuan, seperti yang saya sebutkan pada pertemuan kita yang lepas, madrasah-madrasah ni di antara tempat yang agak terkesan dengan PKP lah, termasuk juga madrasah kami. Jadi semalam saya sembah tuan-tuan, saya tak berhajat untuk minta tuan-tuan bagi sumbangan wakaf atau sebagainya. Cuma saya nak minta untuk membantu ekonomi kami dengan membeli susu yang saya jual itulah. Susu kambing Faiz tu, susu tu saya masukkan beras perang, saya masukkan kurma untuk ganti gula, dan saya masukkan ginkgo biloba untuk otak, sesuai untuk semua peringkat umur. Sebenarnya saya design susu tu untuk keperluan saya. Saya banyak travel, saya tak sempat makan kadang-kadang. Jadi saya bancuh susu tu nak bagi kenyang perut anak-anak kita, nak pergi sekolah pagi-pagi tak sempat breakfast. Sangat sesuai lah. Lagi satu, ginkgo biloba tu untuk kecerdasan otak. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan dekat luar sana dengan harga promosi. Kami masih buat promosi lagi untuk stok awal ni, InsyaAllah harga pengenalan. Dan yang mai jual tu ialah ejen saya yang dekat sini. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan beli, tuan-tuan nanti nak repeat lagi, tuan-tuan rasa sedap sesuai, tuan-tuan bancuh dengan cawan, dengan bancuh dengan gelas. Bancuh cawan, saiz cawannya. Bancuh gelas dia tak sedap lah. Dia cayak, dia ceroy. Bancuh guna cawan saja. InsyaAllah dapatkan dekat luar sana. Bantulah tuan-tuan beli, tuan-tuan niat untuk membantu madrasah saya. Mudah-mudahan insya-Allah Allah menggantikan kepada tuan-tuan dengan harta yang lebih baik insya-Allah. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibarakas salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi di atas penguasaan ilmu pada malam ini daripada petikan kitab karangan Al-Fadhil Ustaz Fathur Rahman, doa daripada Al-Quran, kisah dan tafsirannya. Mudah-mudahan kita semua dapat beramal dengan doa yang telah disebutkan oleh